Amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Demokrasi berparlimen diterima sebagai sistem pentadbiran negara. Ciri-ciri demokrasi seperti amalan pilihan raya. Amalan ini merupakan jaminan kepada kebebasan asasi serta pembahagian kuasa pada peringkat persekutuan dan negeri yang dinyatakan secara jelas dalam Perlembagaan Persekutuan. Amalan demokrasi dan pengasingan kuasa boleh dibahagikan kepada 3 perkara, antaranya amalan pilihan raya, kebebasan asasi dan pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Amalan pilihan raya. Pilihan raya ialah elemen penting yang menandakan wujudnya amalan demokrasi di negara kita. Pada asasnya, pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 5 tahun. Pilihan raya diadakan sejak negara kita mencapai kemerdekaan, membuktikan amalan demokrasi dilaksanakan di Malaysia sehingga hari ini. Sebagai rakyat dalam sebuah negara demokrasi, kita sewajarnya memahami kepentingan pilihan raya yang memberikan mandat untuk membentuk kerajaan. Warga negara yang layak mengundi perlu menunaikan hak dan tanggungjawab melalui pilihan raya. Untuk memilih pemimpin berwibawa bagi mencurahkan pemerintahan demi kemakmuran negara. Kebebasan asasi. Kebebasan asasi atau hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Perlembagaan Persekutuan menggariskan peruntukan berkaitan dengan kebebasan asasi. Antaranya termasuklah kebebasan diri, kebebasan beragama, hak berkenaan dengan pendidikan serta kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Kebebasan diri. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Kebebasan beragama. Menurut Perlembagaan Persekutuan, agama Islam ialah agama persekutuan. Penganut agama lain boleh mengamalkan agama masing-masing. Hak berkenaan dengan pendidikan. Menurut Perlembagaan Persekutuan, tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara atas alasan agama, ras, keturunan atau tempat lahir. Seluruh rakyat Malaysia layak menerima pendidikan yang disediakan oleh kerajaan. Kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Setiap warga negara berhak kepada kebebasan bersuara, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Perkara ini telah dinyatakan dengan jelas melalui Perlembagaan Persekutuan. Pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Pengasingan kuasa diamalkan sejak negara mencapai kemerdekaan hingga hari ini. Kuasa pemerintahan di negara kita dibahagikan kepada 3 badan, iaitu Badan Perundangan, Legislatif, Eksekutif, Pelaksana dan Kehakiman Judisiari. Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara merupakan punca kuasa kepada ketiga-tiga badan ini.
Badan Perundangan. Badan perundangan pada peringkat kerajaan persekutuan ialah Parlimen, manakala pada peringkat kerajaan negeri pula ialah Dewan Undangan Negeri. Parlimen terdiri daripada 3 komponen seperti Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Parlimen merupakan lambang demokrasi dan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Parlimen berkuasa menggubal undang-undang. Selain itu, Parlimen juga boleh membuat pindaan undang-undang persekutuan sedia ada. Seterusnya, menyemat dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan sistem cukai yang baru. Di Malaysia, terdapat Dewan Undangan Negeri di setiap negeri kecuali bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Dewan ini terdiri daripada Sultan atau Yang di-Pertua Negeri selaku Ketua Negeri, Speaker Dewan dan Ahli Dewan Undangan Negeri dipilih melalui pilihan raya peringkat negeri. Dewan Undangan Negeri berfungsi untuk menggubal undang-undang bagi negeri masing-masing. Badan Eksekutif. Badan Eksekutif ialah badan pemerintah yang melaksanakan kuasa eksekutif mengikut Perlembagaan Persekutuan. Badan Eksekutif peringkat Kerajaan Persekutuan ialah Jemaah Menteri, manakala Badan Eksekutif peringkat Kerajaan Negeri ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Jemaah Menteri atau Kabinet terdiri daripada Perdana Menteri dan Menteri seperti Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan dan Menteri Kesihatan. Antara tugas utama Jemaah Menteri seperti menggubal dasar negara dan melaksanakan pembangunan. Perdana Menteri mengetua Jemaah Menteri, memimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran pada peringkat Kerajaan Persekutuan. Menteri mengetuai kementerian untuk melaksanakan dasar kerajaan yang diputuskan oleh Jemaah Menteri. Anggota Jemaah Menteri berpegang pada prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif kepada Parlimen. Setiap menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri. Sekiranya seseorang menteri tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, beliau hendaklah meletakkan jawatan sebagai ahli Jemaah Menteri. Pada peringkat negeri, kuasa eksekutif terletak pada Sultan atau Raja atau Yang di-Pertua Negeri. Bagi negeri di Semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif ini dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Di Sarawak dan Sabah, Badan Eksekutif Negeri dikenali sebagai Kabinet Negeri. Pentadbiran kerajaan negeri diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Badan Kehakiman. Badan Kehakiman ialah badan yang bertanggungjawab mentafsirkan dan melaksanakan undang-undang serta mempertahankan perlembagaan persekutuan. Badan Kehakiman diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Kuasa Badan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah. Hakim dilantik untuk memastikan sistem kehakiman dan keadilan ditegakkan di negara kita. Peranan Badan Kehakiman adalah untuk mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat maupun sesama rakyat. Badan Kehakiman juga menyelesaikan konflik kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Fungsi Badan Kehakiman bergantung pada status mahkamah yang terdiri daripada Mahkamah Atasan dan Mahkamah Bawahan serta Mahkamah Khas. Selain itu, terdapat mahkamah pada peringkat negeri iaitu Mahkamah Syariah serta Mahkamah Anak Negeri di Sarawak dan Sabah.
hakim mestilah bebas daripada pengaruh politik bagi memastikan badan kehakiman sebagai institusi keadilan. Hal ini dapat menjamin integriti badan kehakiman sebagai badan yang bertanggungjawab menjamin keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat. Sebagai individu yang mempunyai hak yang dijamin oleh perlembagaan, kita sewajarnya memahami kepentingan menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang seperti yang tersurat dalam Rukun Negara